Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara, sebelum ini kita dikejutkan dengan berita ataupun cerita ataupun episod berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Dan akhirnya setelah cerita ini mulai berpanjangan, mulalah ada gesaan kepada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor untuk letak jawatan, JRS tumbang, Dun Sabah bubar, PRN Sabah diawalkan, dan banyak lagi lah spekulasi-spekulasi dan cerita-cerita. Kerana skandal rasuah ini juga menyebut beberapa adun, beberapa kepimpinan di dalam kerajaan negeri Sabah hari ini. Dan di sebalik gesaan letak jawatan, selepas Musa Aman dilantik menjadi Yang di-Pertuan Negeri Sabah, akhirnya sebelum Musa Aman dilantik menjadi TYT, rupanya sudah ada calon daripada netizen. Saudara-saudara, antara beberapa nama yang selalu timbul, selalu ramai yang komen di dalam channel ini, ada yang kata Pairin Kitingan is better for Sabah TYT. Ada yang kata mengikut suara rakyat Sabah, rata-rata terkejut di atas pelantikan Musa Aman. Hanya terkejut. Kalau nak cakap Musa Aman letak jawatan dipecat, saya rasa belum, perkara itu tidak relevan untuk setakat ini. Nah, bagaimana pula dengan calon Ketua Menteri Sabah? Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ada yang kata kita tes Bung sebagai CM. Mana tahu dia berani minta itu ini sama PMX. Ini memang orang Sabah yang komen nih. Jadi saudara-saudara, terdapat pilihan di sini. Yang berkata Bung Mukhtar juga boleh menjadi CM. Yang berkata Joseph Pairin Kitingan pun boleh menjadi TYT Sabah. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, ini hanya komen daripada netizen, daripada viewers dan subscriber di dalam channel ini. Apa pula komen anda? Bercakap tentang PRN Sabah, mungkinkah PRN Sabah diawalkan? Adakah Dun Sabah akan dibubarkan seawal yang kita tak sangka? Ataupun Haji Ji memang akan tumbang ataupun akan letak jawatan digulingkan? Kita nantikan saja pada PRN Sabah yang terdekat pada tahun 2025. Saudara-saudara yang saya amat hormati, anda rasa siapakah yang bakal menerajui, yang bakal memimpin kerajaan negeri Sabah sekiranya JRS tumbang? Apa komen anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Saudara-saudara, sudah pasti kepimpinan daripada pemimpin kerajaan, daripada pihak pembangkang, daripada parti di dalam kerajaan dan pembangkang bersiap sedia seawal boleh untuk menghadapi PRU 16. Saudara-saudara, mungkin kita boleh cakap Anwar sekarang berada di tengah-tengah penggal sebagai Perdana Menteri. Namun persiapan daripada Anwar, persiapan daripada kepimpinan pembangkang untuk menghadapi PRU 16 sudah pasti sudah perlu dimulakan jentera-jentera parti. Akhirnya ini satu kejutan. Selepas sebelum ini ada wakil rakyat daripada kepimpinan pembangkang yang mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar. Tidak lain dan tidak bukan daripada Bersatu, YB Bersatu telah mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar. Dan mungkinkah ini membuka langkah pertama, membuka pintu kepada wakil-wakil rakyat yang lain daripada kepimpinan PN untuk menyokong Anwar. Saudara-saudara,
Amanah yakin akan menang berbelas kerusi di Kelantan. Seperti yang kita tahu, Kelantan adalah negeri takbiran SG4 ataupun takbiran PN, ataupun lebih exact adalah takbiran daripada kepimpinan Parti PAS. Nah, dengan keyakinan Amanah akan menang berbelas kerusi di Kelantan, sah kerusi Kelantan akan tumbang. Nah, kalau Amanah menang besar, PH menang besar di Kelantan. Selamat tinggal Parti PAS. Saudara-saudara, Presiden Amanah Muhammad Sabu meletakkan harapan tinggi bahwa partinya mampu menang lebih besar di negeri kubu kuat PAS, yaitu Kelantan pada PRU 16. Menurutnya, sasaran itu dapat dicapai sekiranya parti-parti dalam kerajaan mengekalkan perpaduan sedia ada dan pembahagian kerusi dibuat dengan betul. Kita lihat negeri-negeri yang kita ditugaskan seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis. Memang sukar nak hadapi parti lawan kita yang memerintah. Tapi saya yakin pada pilihan raya akan datang, jika perpaduan kita elok, pembagian kerusi betul, kita akan menang berbelas kerusi di negeri Kelantan. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya ini satu kejutan kepada Hadi Awang sebagai Presiden PAS dan terutamanya kepada MB Kelantan sendiri. Nah, adakah selepas ini Parti Amanah akan menang besar di Kelantan dan kerajaan negeri Kelantan akan tumbang? Ataupun mungkin gabungan kerajaan perpaduan yang akan menang di negeri Kelantan pada PRU 16? Tuan-tuan dan puan, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, ada satu pengakuan daripada kepimpinan PAS yang pasti mengejutkan ramai orang. Bukan saja mengejutkan Anwar sebagai PM, tetapi mengejutkan kepimpinan-kepimpinan di dalam gabungan Perikatan Nasional, gabungan daripada pihak pembangkang sendiri. Ini adalah berkaitan dengan Tunggang Anwar Ibrahim. Di dalam artikel berkata, kalau PAS Tunggang Anwar dapat RM 4 juta setahun, kata Idris. Kalau sudah confirm dapat RM 4 juta setahun, kepimpinan PAS cepat-cepatlah sokong Anwar Ibrahim. Ini nak cakap tunggang pula. Jadi bila keluar kenyataan begini daripada Idris, ini adalah berkaitan dakwaan parti PAS yang menunggang isu ataupun titah edendum yang melibatkan bekas PM Najib Razak. PAS menafikan dakwaan parti itu menunggang isu titah edendum yang di Pertuan Agong terkait Najib Razak kerana berpendapat ada kesempatan lain yang boleh dimanfaatkan mereka jika bertujuan menjadi keuntungan. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata, berbanding isu edendum berkenaan adalah lebih baik jika parti itu menunggang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Di sini saya nak tanyalah, adakah mereka terlepas cakap, terlanjur cakap menunggang PM? Adakah dengan ini mereka hanya menunggang Muhyiddin, menunggang Bersatu, dan menunggang Mahathir sebagai penasihat SG4? Dengan pengakuan ini, saya pun agak ragu-ragu juga dengan kenyataan daripada Naib Presiden PAS ini. Adakah kenyataan menunggang PM adalah lebih baik jika parti itu menunggang Anwar? Adakah kenyataan ini juga mereka aplikasikan kepada Muhyiddin, kepada Mahathir? Itu menjadi persoalannya. Katanya menunggang Anwar jauh lebih menguntungkan PAS.
malah mungkin boleh mendatangkan hasil RM 4 juta setahun. Daripada tunggang isu edendum, lebih baik tunggang Anwar dapat juga 4 juta setahun sebagai wakil rakyat. Kalau untuk kelebihan wakil rakyat, jangan cakap tunggang lah. Pergilah sokong Anwar Ibrahim dan ambillah 4 juta setahun itu. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, menurut Anda kenyataan daripada Idris ini adakah terlepas cakap? Ataupun memang sebenarnya hanya kenyataan untuk menyindir PM. Nah, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?